Okey, kenapa kita buat normality? Awak dah sampai peringkat normality. Normality kita buat kerana dua. Satu, kita ingin membersihkan outliers. Satu, kita ingin membersihkan data-data sampah kita. Dan kemudian yang kedua, untuk kita memilih ujian yang kita akan lakukan dalam inferensi, statistik inferensi. Saya percaya walaupun awak hanya membuat deskriptif sahaja, awak tetap akan melakukan inferensi. Sama ada perbezaan ataupun terhadap hubungan. Okey, untuk hari ni buat permulaan kita akan analisis data untuk statistik deskriptif. Apa dia statistik deskriptif? Semua objektif yang melibatkan kepada tahap. Okey, sekarang ni untuk bab 4, kalau awak ada 3 objektif, bermaksud awak perlu buat 3 analisis dan juga 3 perbincangan. Kalau awak ada 4 atau awak ada 5, awak kena buat 5 analisis data, 5 ujian analisis data dan juga 5 perbincangan. Pertama sekali kita buat demografi. Okey, demografi semalam kita belum buat kan? Belum Ustazah. Okey. Belum Ustazah, belum. Tak belajar lagi. Benda pertama. Belum dah. Okey, benda pertama yang kita kena buat, susunan pertama kita kena buat dalam kita punya perbincangan bab 4 adalah profil sampel kajian. Profil sampel kajian iaitu adalah bahagian demografi. Okey, bahagian demografi. Demografi tu duduk kat mana? Dia duduk pada bahagian A, soalan bahagian A kita. Okey, so pertama sekali tekan analyze. Kat mana lah ni? Itulah, tekan analyze. Ni bahagian demografi ni benda pertama yang kita kena buat. Pergi pada deskriptif, statistik dan pergi pada frequencies. Semua orang ikut. Frequencies. Okey. Dalam frequencies tu tekan. Okey, sekarang ni awak alihkan semua data mentah. Bukan data yang compute daripada jantina sehingga soalan C tu atau soalan D tu. Okey, copy yang tu. Jantina sekali. Jantina tu yang penting. Awak ada buat jantina je Satu tu je Aslam. Okey. Okey, sekarang tak apalah kalau ada dia banyak apa yang akan kesan, kalau dia sikit apa yang akan kesan. Okey. Dah alihkan semua soalan bahagian demografi dan juga soalan-soalan dalam soalan-soalan item-item mentah bukan item compute. Okey, tekan statistik. Statistik. Okey. Kemudian continue. Continue, tekan OK. Okay. Okay. Aslam tak tutup output tadi Output asal awak tak tutup. Kan saya ada tak saya pesan? Kalau kita nak analyze baru, pastikan kita tak ada bacaan output lama. Kalau kita ada bacaan output lama, nanti dia akan baca bawah, dia akan panjang. Okey, pergi dekat atas. Macam ni, lelaki perempuan. Okey, Jantina, stop kat sini. Okey, lelaki dan perempuan. Kalau ada orang yang dia ada banyak, lokasi lah, kelas lah, apalah, inilah. Okey, kalau Aslam ni dia hanya ada pada jantina sahaja. Dalam frekuensi, dalam demografi, apa yang kita kena ada? Dua yang kita kena tahu, iaitu bacaan frequencies, iaitu kekerapan dan juga persen. Okey, dan juga persen. Jadi ada 44 lelaki, 44 orang lelaki, 41.1%, kemudian ada 63 orang perempuan, 58.9%. Dua tu je yang awak kena tahu. Yang lain-lain tu sebagai tambahan sahaja yang soalan-soalan tu kalau awak nak guna masuk dalam jadual. Okey, tutup. Save, tutup. Frekuensi. Saya tak sure awak save apa ni kat normality ni. Tak boleh save ni. Tak boleh lah. Tak boleh lah sebab ni bacaan normality ni. Sebab tu bila dalam normality punya output, awak kena buang dulu, pangkah dulu.
Dan awak kena keluarkan output yang lain. Bacaan output dia. So tak apalah, pangkal je jangan save. Tapi awak tahu kan nanti nak buat. Okay, pangkal jangan save. No. Ustazah. Ya. Yeah. Kalau save nak tulis apa? Frekuensi. Kalau save tulis demografi. Tu. Kalau save, dalam awak save tulis demografi. Okay. Sekarang ni saya nak tunjuk awak yang ini adalah aksesori, carta-carta yang kita boleh buat. Okay, kita tekan analyze. Okay, tekan descriptive. Tekan frequencies. Okay, sekarang saya nak awak alihkan semua di bahagian variables tu. Yang dekat kotak variable tu, alihkan dekat kotak asal. Copy paste lah. Copy paste pula. Copy semua. Okey, sekarang alihkan jantina sahaja. Okey, yang lain alihkan semua bahagian A. Bahagian A. Jantina, kelas, lokasi, grade exam. Okey, alihkan benda tu. Okey, terus turun bawah, cari data yang telah dikomput. Pemboleh ubah yang dikomput, bukan konstruk. Pemboleh ubah yang telah dikomput. Cari pemboleh ubah yang dikomput. Saya kena tak lah jantina ni? Jantina kena. Jantina dan semua bahagian A. Semua Dan, bahagian A. Kalau ni dah habis. Kalau saya punya ni. Okay, bahagian A dah tak ada. Okey, bahagian A. Okey, tak apa. Kita buat bahagian A dululah. Nanti kan Hasan tak faham. Okey, kita buat bahagian A. Okey, semua dah letak bahagian A? Dah masuk dah bahagian A? Dah. Tak faham lah Ustazah. Kena buat apa sebenarnya ni? Kita buat apa? Okey Hasif, sekarang kita nak buat graf. Okey, faham. Kita nak buat graf untuk demografi. Ni jadual ni kita boleh masuk dalam thesis untuk tebalkan thesis kita. Okey, sekarang dah ambil semua bahagian demografi Hasif? Dah. Dah. Okey, tekan chat. Chat sahaja. Chat. Tekan. Yang takut nak tekan, kenapa? Okey, pergi pada pie chart. Pie chart. Okey, then tekan okey. Continue. Okey. Turun bawah. Ni. Kalau awak ada jantina, dia ada jantina sahaja. Kalau awak ada yang lain, jadi maklumat awak makin banyak. Okey, Aslam tutup. Bagi saya share. Apa kesan dia kalau awak ada, hanya ada sedikit dan banyak dalam bahagian demografi. Okey, kesan dia pada penulisan kita. Okey, saya share jap. Kita ajak macam kita buat, lepas tu kita terus tengok bagaimana kita nak menulis dalam thesis kita. Okey. Sekarang ni, awak punya bab 4, IP analisis dapatan dan perbincangan. Awak perlu analisis dan awak perlu buat perbincangan sekali dalam bab 4. Okey, ni bahagian dia. Bila bab 4 awak punya dapatan dan perbincangan kajian. Okey, ini pengenalan bla 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 bla, gunakan. Inilah yang kita tengah buat. Profile sampel kajian. Saya tak pasti IPGM dia guna apa. Demografi ke apa ke, kat sini saya guna profile sampel kajian. Apa yang ada dalam profile sampel kajian ni? Dia ada semua tentang maklumat umum tentang sampel kita. Berapa orang sampel kita, terdiri dari mana. Kemudian ada jadual ni. Jadual ni
dia ada macam saya punya design ada jantina, nama sekolah. Apa ke jantina sampai 2 ni tak perasan ni. Lepas tu kita ada keputusan peperiksaan, lepas tu ada tokoh khulafak. Kemudian jadi kesemua-semua ni kena huraikan. Jadi ada banyak lah. Sebab saya ada beberapa, saya ada jantina, nama sekolah, keputusan. Tapi kalau contoh, Aslam hanya ada jantina sahaja. Jadi Aslam hanya boleh menghuraikan tentang jantina sahaja. Faham? Oh, faham. Kita bagi tahulah seramai berapa orang. Aslam hanya boleh cerita seramai 44 orang lelaki dan juga 49 orang perempuan yang terlibat dalam kajian ini. Mereka terdiri daripada guru-guru pelatih pendidikan Islam, jurusan pendidikan Islam di IPG KPI. Berbanding orang yang mempunyai berbagai maklumat dalam bahagian, siapa yang tanya hari tu? Liana kan? Liana kan ada tanya saya kan, apa kalau banyak kita letak, taklah sebab bila berurai. Dalam jantina tu, dalam demografi, dalam frekuensi ada 2 je yang awak kena faham, iaitu nilai kekerapan yang ditulis frequencies dan juga nilai peratusan. 2 sahaja dalam demografi bacaan yang awak perlu tahu. Okey, jelas? Okay. Jelas. Faham? Faham Ustazah. Okey, bagus. Saya nak Hasif ni. Sekarang dia tak tahu apa dia nak buat. Okey, Hasif awak share sekarang. Ustazah, yang Hasif ni kita kena cakap bisa slow. Save. If tulis itu demografi. Macam itulah jadual untuk demografi. Save tutup. Lupa nak cakap. Saya tak nak kata. Save dan tutup. Okey. Bagus. Ingat tau, Asif pun ada 1 je, jantina je ada. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula carta untuk normaliti. Okey, pergi pada frequencies. Okey, tekan. Okey, alihkan jantina. Alihkan? Kenapa takut alihkan jantina? Okey. Okey dah. Sekarang cari data compute pemboleh ubah. Data compute pemboleh ubah. Okey, faktor stres bagus. Satu lagi. Faktor stres satu lagi tahap stres. Betul. Saya hanya nak pemboleh ubah punya compute saja. Bukan construct construct tak nak. Okey, sekarang tekan chart. Okey, pergi pada histogram. Tekan histogram. Okey, tekan show normal curve on histogram. Then continue. Okey. Yes, okey. Sekarang ni saya nak awak tengok inilah bentuk data yang awak sibukkan, dia normal ke tak normal. Macam data loceng dia bentuk cantik sikit. Faktor stres tu walaupun dia ada skewed to the left. Okey, sekejap berhenti. Tak payah digerak-gerak. Okey, awak nampak tak? Dia punya tu bulat tu, lepas tu dia punya lengkuk ekor dia lebih kepada kiri, lebih kepada kanan, lebih kepada kanan. Jadi itu nama dia skewed to the right, pencong ke kanan. Tetapi data ni cantik kerana loceng dia tu cantik, bukit dia tu cantik. Okay, so normal lah. Okay, belah bawah pula, belah bawah. Dan awak kelas ni tak ada data yang tak ada data yang tak ni. Yang ini pun yang ni dia nampak betul dia punya bulat tu, tetapi kurtosis dia punya tu macam ni sikit. Dia tak besar lah. Tu dia punya besar dia tu. Okey.
kelas ni tak ada masalah dengan data tak normal, data semua normal. Okey, awak dah tengok dah awak punya ni. Yang ini pun awak boleh masukkan sama ada dalam penulisan ataupun dalam lampiran. Dalam penulisan normaliti berada pada bab 3. Okey, kalau awak semua tak boleh terangkan mengikut ujian Kolmogorov, awak terangkan normaliti dalam skewness sahaja. Okey, dalam bab 3. Okey, boleh padam, save graf normaliti. Okey. Boleh padam, save graf normaliti. Graf tak normal macam mana? Graf tak normal, dia punya lukisan dia, kelas awak semua normal. Dia punya yang bukit tu bukit kurus. Kurus Okey, tak kurus. Bukit kurus, lepas tu ataupun bukit dia terlalu macam lebar mendatar macam tu, dia terlalu lebar sangat. Itu dia tak normal. Nak skewed, dia dah lah kurus, lepas tu dia pencong lagi. Macam tu. Kalau selagi mana awak nampak data awak tu berbentuk loceng, okey. Settle. So kita dah mula untuk menjawab objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti tahap apa. Okey? Sekarang kita dah masuk analisis ujian deskriptif. Untuk awak melihat tahap, mengenal pasti tahap, awak dah buat analisis deskriptif, ujian deskriptif. Okey, tekan analyze. Semua orang tekan analyze. Kemudian deskriptif, analyze, deskriptif lagi sekali, deskriptif lagi sekali, tekan. Jangan takut. Okey. Sekarang dengar betul-betul. Untuk objektif 1 kita kena buat 3 kali. Maksudnya 3 kali untuk objektif satu secara keseluruhan, yang kedua kita nak cari construct, yang ketiga kita akan analyze item. Okey, keseluruhan, construct dan item. Okey, kita buat sama-sama. Pertama sekali awak pergi pada data yang telah compute. Pemboleh ubah satu keseluruhan yang faktor tadi. Yes, satu saja saya nak awak alihkan. Yang lain pun sama. Alihkan data yang compute untuk pemboleh ubah 1 dan tekan option. Saya rasa tak ada apa-apa ke option tu. Okey, continue. Okey. Okey, sekarang ini adalah jawapan kepada objektif 1 awak. Kat mana jawapan dia? Dalam deskriptif, awak perlu baca nilai min dan nilai sisihan piawai. Nilai min yang paling penting. Faktor stres awak 2.75. Sekejap, soalan saya Hasif. Hasif punya soalan negatif ke? Sekejap, saya tengok balik soalan saya. Ya betul. Kebanyakan awak mesti 4 point something, betul? Ada yang 3 point something? 4.6. 7. Sangat tinggi. Dia sangat tinggi. Okey, awak baca data dan awak tulis, awak mesti tulis 2 titik perpuluhan sahaja. Contoh 2 point. Tu. Saya kerap berasa bosan. Oh, negatif. Lah Ustazah, ada negatif lah Ustazah. Semalam bukan kita saya dah kata dah semalam, ada tak yang negatif? Sebab kita boleh nampak yang negatif ni. Sebab tu saya nampak data awak. Saya hairan kenapa data awak banyak berada dekat belah kiri. Selalunya kalau dia bagus-bagus, dia akan berada di belah kanan. Inilah kesan dia. Okey, awak dah nampak realiti dia. Inilah kesannya kalau kita tak record data kita. Bila kita tak record item yang negatif, dia punya, jadi kat sini kita boleh cakap faktor stres tu. Faktor stres awak tak cari tahap, ni faktor stres kan? Faktor stres. Ya betul. Faktor awak punya ayat adalah mengenal pasti faktor stres, betul? Awak tak cari
mengenal pasti tahap stres. Satu lagi faktor, satu lagi apa? Satu faktor, satu tahap. Kenapa faktor nombor satu tahap jadi nombor dua? Saya pun pening lah. Tak apa. Sekarang ni, yang ini tak apa. Dia tak record pun tak apa. Okey. Untuk yang Asif awak punya ni, pertama sekali awak kena tanya tahap stres. Okey, turun awak punya soal selidik. Ini kesan kalau kita tak. Soal selidik tadi betul. Awak nampak tak kaitan di antara objektif soal selidik dengan analisis? Inilah kesan dia. Okey, tak apa, Asif tak buat salah. Terima kasihlah kerana menjadi contoh. Okey, bawah. Soalan C, saya nak tengok soalan C. Agak dah. Banyak kerja yang perlu disiapkan, mempunyai waktu belajar yang banyak. Saya perlu membantu ibu bapa. Okey, Hasib buka balik. Sebab orang lain stay dengan tahap Dia stay dengan tahap. Buka balik ni Syurah. Saya nak awak padam. Pergi je output kat atas tu, awak clear je. Tak payah buka yang baru. Yang belah kiri tu, yang output tu dekat log, descriptive, title, note dia. Dia kat atas, dekat yang nombor yang apa tu, yang tolak tu. Ikon tolak tu yang warna biru tu. Okey. Sekarang ni saya nak awak analisis tahap. Okey, pergi pada analyze. Okey. Descriptive lagi. Okey. Alihkan faktor. Ambil tahap. Okey. Dia keluar tadi faktor lagi. Tak apalah. Okey, tahap stres dia adalah 3.35. Tak berapa nak stres lah tu. Okey, macam mana yang lain? Kita ambil sekarang, kita bincang pasal tahap tahap stres. Orang lain tahap apa. Tahap tu nilai yang awak kena tengok, bahagian yang awak kena tengok adalah pada bahagian min. Baca min 3.2 saja titik perpuluhan. 3.35. Okey, 3.35 itu pertama cara baca. Okey, awak dah tahu dah cara baca. Standard deviation tu adalah sisihan piawai 0.86. Yang tu tak apa. Sisihan piawai tu kita salin je. Bila kita dah baca, kita nak interpretasi pula. Apa tahap ni? Tahap 3.35 ni, apa tahap stres student tu? Okey, yang ini kita kena merujuk kepada jadual di skala interpretasi min dalam bab 3 kita. Rujuk jadual skala interpretasi min dalam bab 3. Okey, katalah bab 3, jadual interpretasi min dia adalah 3.35. Dia berada pada tahap sederhana. Contoh kita kata kita dah rujuk, dia berada pada tahap sederhana. Itu yang kedua. Baca dekat min, 2 kita interpretasi dia sederhana. Dan yang ketiga, apa maksud data ni? Apa maksud dia? Maksud dia, tahap pelajar di IPG KPI adalah berada di tahap yang sederhana. Ini menunjukkan pelajar-pelajar IPG masih lagi dapat mengawal tahap stres mereka. Jelas? Jelas cara dia? Okey, sekarang cuba awak pula baca awak punya data yang min tu. Kemudian awak pergi cari pada bab 3 awak, dia duduk dekat mana? Tinggi ke, rendah ke, sederhana? Lepas tu awak kaitkan dengan kajian awak. Cuba seorang. Siapa nak? Okey, Baihaqi, cuba. Sekejap, saya tengah buka bab 3. Ustazah. Ya.
Akhirnya yang atas tu untuk pemboleh ubah 1 tadi. Sekarang ni kita jangan tengok ni. Kita sekarang ni kita anggap kejap. Hasif boleh delete tak yang faktor stres tu? Hasif boleh delete tak yang faktor stres tu? Faktor stres bukan tahap. Tak, kita sekarang ni baru buat nombor 1 je. Sebab Hasif punya dia terbalik. Yang sepatutnya ke bawah dia ke atas kan. Boleh delete tak? Okey. Okey, ini saja. Kita baru belajar ni saja. Pemboleh ubah 1 kita. Okey. Siapa yang boleh nak terangkan bagi lamanya? Ustazah, ini Okey. saya 4.5. Okey, 4.5. Kalau rujuk pada jadual, interpretasi apa? Tinggi. Okey. Jadi pada jadual interpretasi tinggi. Jadi apa yang awak boleh simpulkan dalam kajian awak? Kaitkan dengan kajian. Tahap kefahaman kod etika keguruan dalam kalangan guru pelatih pendidikan Islam DIPG kan, DIPG-KI tu berada pada tahap yang tinggi. Yang sangat baik. Awak tak boleh tinggi tu awak kena namakan dia yang lain. Maksudnya pengetahuan dia, tahap kefahaman dia terhadap etika perguruan adalah sangat baik di mana mereka menguasai etika-etika yang terkandung di dalam SGM, contoh macam tu. Okey, ada siapa nak lagi? Ni saya ajar sikit-sikit ni, saya ajar awak sampai faham ni. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, so selesai ya. Yang ni yang pertama kita dah dapat, kita punya keseluruhan. Yang kedua, kita nak tengok konstruk pula. Kita nak analyse objektif yang sama, kita nak analyse konstruk supaya kita nak buat perbincangan yang lebih dalam. Okey, cara dia. Tekan analyse. Tekan je analyse tu. Ya. Okey, semua orang tekan analyze dah. Tekan lagi deskriptif. Tekan pada deskriptif. Tekan pada deskriptif lagi. Okey, kemudian alihkan tahap. Masukkan konstruk bawah tahap. Masukkan data compute konstruk di bawah pemboleh ubah tahap awak atau pemboleh ubah 1 awak. Okey, bawah pemboleh ubah tu ada beban tugas, lagi ada kekangan masa, ada penghargaan, ada sumber pelajaran. Okey, orang lain pun dia ada bawah konstruk pemboleh ubah 1, masukkan data-data yang telah dikomput. Okey, kemudian terus tekan OK. Okey. Bila kita tengok kat sini, data Hasif ni sonok juga ni untuk bincang. Saya rasa Hasif ni sebab dia tak record ni. Dia tak record tu dia jadi macam ni. Okey, penghargaan. Kita anggap ni data ni telah di-save. Nanti Hasif kena set up balik data ni Okey, kita anggap data ni telah di-record. Kemudian kita tengok min beban tugas. Dalam tahap stres, beban tugas yang paling tinggi sekali, betul? 4.0. Kita tengok, pertama sekali kita tengok pada nilai min kita. Maksudnya, dalam pemboleh ubah 1 kita, yang mana yang paling tinggi? Macam tu. So, kalau tengok Hasif punya, tahap stres dia tadi sederhana. Tetapi, dalam tahap stres tu, yang menyumbang kepada stres yang paling banyak ataupun yang paling besar adalah beban tugas. Dengan nilai min 4.04, sisihan piawai 0.78 yang di mana ini menunjukkan beban tugas pelajar IPG sangat banyak. Ini termasuklah baru awak interpret KKP ke, tugas-tugas lain ke. Tugas-tugas lain tu awak ambil dalam instrumen awak yang beban tugas tu tentang apa? Faham? Okey. Diikut kekangan masa, stres terhadap masa.
di mana bacaan min 3.60 yang merujuk kepada yang menunjukkan kekangan masa pelajar IPG juga menghadapi stres tentang masa tetapi berada di tahap yang sederhana. Diikuti dengan sumber pelajar. Okey, ini menunjukkan pelajar-pelajar IPG terikat. Maksudnya synchronize lah dengan masa yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diperuntukkan pada waktu-waktu yang ditetapkan. Saya cerita ni Hasif punya data tau. Awak kena fikir sendiri bagaimana awak nak bincangkan data awak. Okey, saya teruskan lagi. Seterusnya adalah sumber pelajaran yang terhad juga menunjukkan min yang sederhana 3.16 di mana pelajar-pelajar IPG juga menghadapi masalah dalam mencari sumber pelajaran. Hal ini mungkin, hal ini kerana apa tak boleh mungkin sebab dia kena tu. Dari mana sumber rujukan ni terhad. Dahlah masa tak cukup. Bila tak boleh pergi library dengan online, bila ada kena ni data, so bla bla bla, tidak mahir dalam menggunakan internet untuk mencari bahan rujukan. So semua itu adalah isi dia Hasif. Hasif lebih mudah ni, saya nampak dia mudah nak bercerita. Dan yang terakhir, kajian mendapati penghargaan dan sokongan merupakan antara yang paling rendah lah. Maksudnya kat sini kita nampak pelajar IPG ni tak kisah pun kalau dia tak dihargai, kalau dia tidak mendapat sokongan, dia boleh je berdikari sendiri. Macam tu. So awak buatlah, tak apa, nanti kita tengok ayat tu. Jadi macam tu cara baca dia. Jelas? Hasif senang lah, saya dah tolong dia dah. Jelas. Memang Hasif memang jelas. Okey, orang lain ya. Ni untuk kita nak cerita, kita nak hurai tu, kita hurai min je lah. Hurai min? Yes, min. Kita hanya piawai tu tak payah. Sisihan piawai tu tak payah, tapi kita kena tulis saja. Sisihan piawai tu kita tulis tetapi kita tak berhurai, kita tak berhujah dengan sisihan piawai. Kita berhujah dengan min sahaja. Okey? So dah nampak, kalau tadi Baihaqi kata tahap kefahaman dia yang tinggi. Jadi cari dalam konstruk tu mana yang paling tinggi. Tentang apa? Contoh tentang profesionalisme, contoh. Jadi dia hurailah kenapa profesionalisme benda-benda tu semua. Macam tu. Sama. Buat benda yang sama cuma huraian dia adalah berbeza. Okey, jelas. Sekarang masih lagi objektif yang pertama, kita nak hurai pula, kita nak tengok dari sudut item. Okey, dari sudut item. Okey, tekan analyze, guna cara yang sama, analyze, descriptive. Okey. Kemudian alihkan variable tu ke empat variable tu. Masukkan item dalam bahagian. Macam Hasif ni dia tersalah dekat bahagian C lah kan Hasif kan? Item pun boleh ubah yang tadi, yang tahap ni. Kalau awak, kebanyakan awak, objektif satu awak, item awak dekat bahagian B, betul? Betul, okey masuk. Semua tu salah? Semua item lah? Semua item. Sekarang kita nak pergi go through untuk semua item. Copy je lah, lambatnya. Duduk bawah ni. Aduh. Dah tua dah saya. Okey. Item sahaja. Okey. So C1 sampai C12 item awak. Then tekan OK. Okey. Kat bahagian item ni pula nak buat macam mana? Dekat bahagian item ni pula, awak kena highlight kan, ya Allah ada satu. Saya jadi tertanya-tanya. Betul ke tidak si Hasif ni punya data ni? Sebab dia tak record, tapi saya anggap dia dah record lah. Tapi data dia ni bagus lah. Bagus sebab dia ada 3, dia ada 2. So budak-budak yang jawab ni pun bagus. Okey, kita highlight dulu data-data yang
min dia tinggi. Pertama, highlight dulu data-data yang min dia tinggi. Contoh C1 4.27, C3 4.16. Dua data ni. Dua item ni, awak pergi tengok soalan tu tentang apa. Kalau, okay, contoh, Hasif buka soalan Hasif. C1 dengan C3. Okay, C1 dia, banyak kerja yang perlu disiapkan dalam satu-satu masa. Lepas tu, saya perlu membantu ibu bapa di rumah di samping membuat tugasan tutorial yang banyak. Ada dua. Dia berkaitan dengan kerja yang banyak dalam satu masa dan juga dalam masa yang sama dia perlu untuk membantu keluarga. Memang betul lah data ni. Jadi kita katalah antara item yang menunjukkan kepada tahap stres pelajar yang paling tinggi adalah item C1, apa dia, bla 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 bla, dengan nilai min berapa, dan juga C3 dengan nilai apa dia, bla bla bla, dengan nilai min dan sisi hampir awal berapa, yang menunjukkan bahawa pelajar-pelajar di IPG KPI mempunyai tanggungjawab dan bukan tanggungjawab, mempunyai kerja yang terlalu banyak serta ditambahkan lagi dengan tanggungjawab yang lain di rumah. Macam tu. Okey, itu dah. Kita dah highlightkan item paling tinggi. Kemudian Hasif pergi balik pada output. Untung awak ni sebab saya ajar awak kelas yang last kan. Jadi saya dah tahu dah apa yang pelajar hadapi. Jadi sebab tu saya slow satu-satu. Kalau awak tak dapat lagi, tak tahulah. Okey, item yang paling kecil, rendah sekali pada item 1.99. Okey Afifah, kejap Afifah. 1.99 C7 kemudian dengan item C8 2.05. Okey, kita tengok C7 dan C8. C7 dengan C8. Okey, C7 saya tidak mendapat sokongan ibu bapa. Okey. C8 ibu bapa kurang prihatin terhadap pembelajaran saya. Ini sikit pun tak menjadi masalah dekat student-student IPG. Kerana ini menunjukkan macam manakala item-item yang berkaitan dengan C7, okey, apa dia, dengan nilai min berapa, sisi ampere berapa, dan C8, apa dia, awak salin balik soalan tu, dengan nilai min berapa, sisi ampere berapa, menunjukkan min yang rendah. Maksudnya min yang rendah tu kiranya tahap item-item ini tidak menjadi satu kesan, memberi kesan kepada pelajar punya tahap stres dia. Di mana ibu bapa tidak memainkan, maksudnya ibu bapa tidak menyumbang kepada tahap stres pelajar. Jadi pelajar IPG ni, boleh awak cakap pelajar-pelajar IPG ni mereka dah matang. Mereka boleh mengendalikan emosi, mengetahui prioriti, keutamaan, sama ada menyelesaikan tugasan ataupun menyelesaikan urusan rumah, dan ibu bapa tidaklah menjadi satu bebanan kepada mereka. Okey, boleh tak? Hasif dah untung dah, saya dah banyak sangat. Kejap lagi kita tutup Hasif punya. Tapi Hasif punya senang untuk dibincangkan. Mudah, dapatan dia synchronize. Daripada keseluruhan, pergi kepada konstruk, pergi kepada item, benda ni mudah sangat. Jadi awak perlu maksudnya awak perlu kaitkan dengan kajian awak. Okey? Okey, Afifah ada soalan apa? Ustazah, nak tanya apa dah tadi? Okey, kalau untuk min yang paling tinggi dengan yang paling rendah, kiranya kita ambil dua item Ustazah untuk setiap tu. Bukan satu je. Bukan, salah tu konsep dia. Bukan min tu dua item. Kebetulan dalam bacaan ini min tu untuk dua item dalam kajian ni. Mungkin pada item awak, katalah item keseluruhan, katalah min keseluruhan tadi yang atas tu 4.25. Jadi awak highlight kan
mana min yang melebihi 4.25. Kalau ada 4 item ke 3 item ke terpulang kepada dapatan awak. Sama juga dengan yang rendah. Tak semesti 2, tak semesti 3. Tak semesti 2, tak semesti 3. Dia boleh jadi berapa yang rendah tu. Kalau ni macam banyak rendah tapi ni obvious yang rendah. Dalam ni kita hanya perlu highlightkan item yang tinggi dan item yang rendah. Okey, ada pensyarah yang ingin, dia kata tak apa, nanti terang je item tinggi dengan item rendah. Macam tu. Tapi kalau awak tahu penulisan, tak kira lah ini peringkat degree ke sarjana ke PhD dia, kita deskriptif ni kita nak menggambarkan fenomena yang berlaku. Kan kajian tinjauan kan memang untuk menggambarkan fenomena yang berlaku. Jadi kita nak cerita tahap stres. Kita ceritalah tahap stres secara besarnya tu apa. Lepas tu secara kecil konstruk, lepas tu secara item kat mana dia stres. Jadi awak menceritakan dapatan awak dengan lebih mendalam, menggambarkan dapatan tu. Berceritakan tentang dapatan tu. Yes, bukan semua item yang kita hurai. Kalau semua item yang kita hurai, saya ingat tak cukup lah 22 hari bulan tu. 22 hari bulan 2 tapi tahun 2022. Jadi cantik sikit 2222 lah macam tu. Sebabkan awak yang 22221 awak cukup tinggi dengan rendah aja. Okey. Tapi memang itulah cara perbincangan dia memang macam tu. Okey. Lagi ada apa-apa soalan lagi? Kalau Ustazah. Ya. Yang Ustazah kata hasil punya data synchronize tu, maksud synchronize tu macam mana? Okey, synchronize. Kalau awak tengok tadi, synchronize tadi, yang dia kata data tu, okey, pelajar start sederhana. Konstruk dia tadi, dia kata penghargaan dan sokongan tu menjadi yang paling rendah. Betul? Budak-budak IPG ni dia tak kisah pun. Paling rendah, dia tak kisah pun kalau parent dia tak sokong ke, kawan-kawan dia tak sokong ke, ataupun orang tak menghargai dia ke, dia tak kisah. Itu bukanlah stres, bukanlah yang menyumbang kepada stres yang banyak pada dia. Dan item sendiri membuktikan tentang ibu bapa tadilah. Ibu bapa dia tak membantu, maksudnya ibu bapa dia tak mengambil berat. Pada dia itu bukan. Sistem sokongan tu bukan. Kerana kita nampak kat sini, kalau saya nak hurai, kalau ini adalah kajian saya, yang saya akan hurai adalah pelajar IPG umur berapa-berapa mereka telah cukup matang. Maksudnya kematangan tu. Saya akan hurai tentang kematangan emosi, tentang dia punya bagaimana mereka pandai keutamaan, mendahulukan kerja yang utama, sampai yang macam tu. Itu pengurusan emosi ke, itulah synchronize. Kita kena bandingkan dengan min keseluruhan untuk konstruk tu. Kita bukan kena bandingkan. Banding tu keseluruhan, min untuk keseluruhan tu adalah untuk kita nak menceritakan keseluruhan tahap tu macam mana. Tapi dengan item yang awak kata banding, item tu kita nak test item tinggi. Kalau dia tinggi daripada keseluruhan, dia kira item yang tinggi lah. Kalau kita tengok dekat kita punya jadual tu, ada 4.3, 4.2, 4.4, 4.5. Kat mana kita nak define dia tinggi? Kalau saya define dia tinggi bila dia tinggi daripada min keseluruhan saya. So tinggilah. Kalau min item tu ada 8 tinggi daripada min keseluruhan. So kurang 8 yang tinggi. Cakap 88, tapi 88 yang kita cakap tu, yang kita tulis tu, mungkin yang kita terang tu hanya 1 dan 2. Kita tulis je min dia tinggi bla 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 bla, tetapi penerangan kita tu bukan untuk bukannya kita kena cerita setiap min tu. Dan kalau awak lagi pandai lagi, awak kelompokkan yang tinggi tu, yang 8 yang tinggi tu dia berkenaan dengan apa. Contoh macam Bayhaqi kata profesional nilai ni kan, dia berkenaan dengan contohlah kekemasan diri. Kekemasan diri tu yang tinggi. Jadi ini bukti bla bla bla. Sebenarnya kan membaca data dalam SPSS adalah kreatif. Bagaimana kita nak kita analyse data kita, tetapi kita melihat dia secara kreatif. Kita melihat kalau kefahaman
pelajar tentang TMK. Okey, contohlah daripada tentang TMK. Tanah TMK yang hasilnya ni lah, hasilnya ni senang. Kalau kita tengok bila tahap tadi kita nampak tahap yang tinggi tu kerja yang banyak dalam masa sama, beban tugas kat rumah, dia berkaitan rapat dengan apa yang berlaku sekarang. Musim-musim COVID yang memang duduk kat rumah, parents sendiri pun ni. Lepas tu ibu bapa pula menunjukkan mereka tidak memberi sumbangan yang tinggi pun terhadap stres tu. Sebab kita tengok kefahaman, maksudnya pelajar tu sendiri mampu untuk menguruskan diri sendiri tanpa perlunya orang lain. So benda tu synchronize lah. Kita boleh kaitkan dan dia macam berkesinambungan. Kita boleh nampak dia punya logik tu. Sebab tu orang kalau nak bincang data, orang bukan semua tahu boleh bincang data. Okey, tapi andai kata kalau kata SV ataupun pensyarah-pensyarah awak minta awak bincang data, bincang tu rendah, ni rendah, itu terpulang. Tetapi sepatutnya dalam perbincangan tesis, kita perlu, kalau data kita macam ni, kita nak baca macam mana? Kalau kata data kita macam tu, apa yang kita pandang? Apa yang kita nak hurai sebagai pengkaji? Benda-benda tu. Okey? Kita punya alasan lah, kita punya justifikasi. Okey. So, selesai yang ni. Okey, Hasif boleh tutup, saya nak tunjuk cara penulisan pula. Pada saya, kita dah buat seringkas mungkin, sesimpel-simpel mungkin saya cuba terangkan pada awak. Okey, cuma antara awak boleh adapt dengan awak tak boleh adapt je sekarang ni. Okey, sekarang ni pertama sekali kita kena faham dalam bab 4 mengikut IPJ dia ada dua benda yang kena ada, satu analisis data, satu lagi perbincangan data. Cara penulisan analisis, kita cerita sekarang cara penulisan analisis. Awak tulis balik yang ni analisis deskriptif, lepas tu awak salin balik objektif. Tahap kefahaman, awak buatlah objektif satu awak apa? Tahap stres. Sebab tu hasil sepatutnya kena ubah. Tahap tu nombor 1 baru faktor. Baru awak tengok faktor, saya tak faham kenapa faktor tu duduk kat atas. Tahap apa? Jadi awak kena terangkan yang pertama sekali awak perlukan macam ni lah, secara keseluruhannya berapa nilai min. Analisis deskriptif menunjukkan secara keseluruhannya tahap kefahaman terhadap awak punya tu bla 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 adalah pada yang tinggi. Tinggi ni merujuk kepada mana? Apabila dia merujuk kepada awak punya jadual skala interpretasi min, iaitu dengan nilai skor min berapa dan sisihan piawai berapa. Sisihan piawai ni dia macam datang bundle, bukan datang bundle, dia sekali. Dia macam kita kata dia mesti sekali datang dengan nilai min. Jadi kita letak je lah, kita tak berhujah dengan nilai sisihan piawai. Okey, patut cakaplah interpretasi ni dia daripada mana-mana. Lepas tu, apa yang awak boleh simpulkan? Hal ini menunjukkan, macam saya cakap dengan Hasif lah, tahap stresnya adalah sederhana di mana pelajar-pelajar IPG tidaklah, maknanya mereka dapat mengawal stres mereka. Bla 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 bla. Itu ayat awak sendiri. Kemudian saya semalam ada seorang student hantar. Katakan bila saya tengok mak dia tukar. Lepas tu kan dekat ini dia ikut saya. Lepas tu kan dia boleh min dia 4.10 melebihi min keseluruhan. Saya kata min keseluruhan ni adalah min awak sendiri. Dia bukan satu template yang boleh ni. Okey. Lepas tu yang kedua, sebab tu saya tak bagi ikut cara saya punya susunan. Okey, yang kedua, selepas awak menerangkan tentang keseluruhan, awak terangkan tentang konstruk. Tentang konstruk awak lah. Kalau konstruk awak ada, dekat belah bawah ni. Okey, ni tentang konstruk pula. Jangan ikut saya punya cara analisis sebab saya punya cara ni telah penilai saya lah yang saya ajar awak ni selepas penilai Viva saya buat teguran. Jadi yang ni saya tambah, bila tambah saya duduk belah bawah. Awak buat cerita daripada konstruk. Konstruk mana yang tinggi, konstruk mana yang rendah.
Lepas tu barulah awak bercerita balik pada item. Kalau item ni macam ni cerita dia. Bahagian ini akan mengupas secara terperinci berdasarkan sifat kepribadian. Awak nak tengok tesis lain pun tak ada masalah Awak nak tengok pun tak ada masalah. Lepas tu kepribadian antara item yang mendapat skor min yang tertinggi ialah apa? Bla 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 bla. Cara dia item B4, lepas tu tulis soalan item dia, item B berapa, min berapa, macam tu. Okey, lepas tu dapatan ini yang kita nak tengok. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar sangat faham dengan pegangan akidah. Yang saya cerita pasal hasil itulah. Ini menunjukkan ibu bapa tidaklah menjadi satu penyumbang kepada tahap stres pelajar. Ayat itu yang kita perlukan, yang pembaca ni nak baca. Okey, dan orang boleh set awak dan masukkan jadual. Jadual ni macam saya cakap dengan awak, dalam deskriptif yang wajib ada adalah skor min dan sisihan piawai dan interpretasi sahaja. Yang kekerapan ni saya letak kerana SV saya yang suruh. Cuma dalam analisis deskriptif hanya ada 3 yang penting, skor min, sisihan piawai dan interpretasi. Jelas anak-anak? Jelas Azhar. Boleh? Boleh. Okey. Itu selepasnya. Seterusnya dalam bab 4 awak juga, awak perlu bincangkan data awak terus. Okey, bincang data. Kalau yang saya, kalau UKM, kami membincangkan data dalam bab 5. Sekejap Okey. Dalam bincangkan data, saya punya bab 5 kan, dalam bincang data ni, kita kena cerita, lepas awak dah tulis dalam bab 4, item sana apa, item yang paling rendah, item yang paling tinggi yang awak highlightkan, awak perlu bercerita, kajian ini selari dengan siapa, kajian ini bertentangan dengan siapa. Contoh, okay, kajian ini mendapati pelajar berada dalam tahap tinggi, ini menunjukkan pelajar dapat menguasai sifat pribadi bla 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 bla. Kajian ini selari dengan dapatan murni 217 dan Nur Azhar 2012. Kedua kajian ini mendapati kefahaman pelajar terhadap dalam bidang sirah, terutamanya dalam tajuk Khulafa ar-Rasyidin adalah sangat tinggi dalam kalangan pelajar. Namun dapatan ini agak bertentangan dengan pandangan awal pengkaji bla bla bla. Ini saya cerita sebab ni tak payah, yang ni tak buat pun tak apa ni, tak payah. Yang penting dia bertentangan dengan siapa, kemudian dia selari dengan siapa. Okey, kajian mendapati item-item yang paling tinggi bla bla bla, semua ni awak bacalah. Banyaklah awak boleh baca. Ini sekadar panduan sahaja bagi awak ingin bercerita tentang data awak. Kemudian barulah awak cerita kenapa dia jadi macam tu. Okey, Afifah nak tanya apa? Ustazah, kiranya yang perbandingan dengan kajian lain tu, kita tengok masa dapatan kajian lalu dalam bab 2. Ya, dapatan bagus. Bila dapatan kajian lalu ni untuk pengetahuan awak, kalau awak punya bab 2 lengkap, awak tak susah. Tapi kalau awak punya bab 2 memang awak buat cincai-cincai, memang awak buat tak lengkap, awak akan menghadapi masalah dalam buat bab 5. Okey, macam mana? Awak pergi ambil satu kertas kosong, awak pergi buat, tengok bab 2 awak. Saya cerita ni 3 kali seminggu. Saya ni cerita awak ni repeat ayat yang 3 kali. Mana dia? Okey, dalam bab 2 kita ada dapatan kajian lalu ataupun yang mana ada pun boleh ubah. Kita tengoklah, sekarang katakan kita sedang melihat kepada kefahaman lah, kita kata. Okey, kefahaman. Tak nak kefahaman tadi sebab kita buat tahap stres. Tahap stres. Okey, bila tahap stres kat sini, kita dah buat kan, dekat ni kita tengah buat, kita punya tajuk ni adalah tahap stres. Lepas tu, dekat bab 2 kita, tahap stres, kita ada cerita kan, kajian A,
2014 contoh. Yang mengatakan siapa kajian A 2014 tu siapa yang mengatakan tahap stres pelajar universiti tinggi contoh. Lepas tu kajian B pula 2015 mendapati tahap stres mahasiswa adalah rendah. Kajian C pula 2011 tak? Bukan 2011. 2019 tahap stres guru tinggi. Tadi nampak tak? Kita punya ni adalah guru-guru IPG. Okey, awak punya kajian. Tetapi kajian awak adalah berkaitan dengan mahasiswa, penuntut universiti. Sama ada swasta ke, universiti mana ke. Yang ini pula adalah guru. Semua boleh pada awak. Kerana awak boleh masuk dalam kategori-kategori ni. Jadi tahap 2019 tahap guru ni adalah tinggi. Lepas tu kajian C pula, katalah siapa, tahap dia adalah tinggi juga. Lepas tu yang ini pula, kajian 2020, tahap dia juga tiba-tiba jadi rendah contoh. So macam mana awak nak buat? Dapatan kajian awak tahap stres dia adalah sederhana. Sederhana termasuk rendah. Faham? Sederhana termasuk rendah. Kita boleh katalah guru tu tak berapa nak stres. Jadi kajian awak selari dengan siapa? Kajian awak selari orang yang tahap stres dia. Kajian ini selari dengan kajian B 2015 dan kajian 2020 yang mengatakan tahap guru adalah rendah. Namun kajian ini bertentangan dengan A 2014, 2019, ni C pula, D 2016 berada tahap stres pelajar universiti berada pada tahap yang tinggi. Sebab tu saya kata kalau bab 2 awak cantik dan lengkap, awak dah tak susah untuk cari benda ni. Tapi kalau awak tak ada maklumat ni, awak terpaksa cari. Okey, kalau awak nak cari, awak kata boleh ke kalau saya buat guru tetapi boleh ke saya site pelajar sekolah menengah? Saya buat guru pelatih, boleh ke saya site pelajar sekolah menengah? Macam tu. Tak boleh. Kerana kalau pelajar sekolah menengah, kita boleh ambil rujukan pelajar sekolah rendah. Tapi kalau pelajar universiti, kita boleh ambil mahasiswa ataupun awak nak buat guru pun boleh. Okay, guru pelatih. Dah lah, anak cakap dah. Jelas tak? Awak bacalah. Baca ya. Dapat baca, awak fikir. Bila kita buat bab 4 ni, sebab tu orang sakit buat bab 4. Cara dia macam ni. Buat bab 4, kita perlukan ketenangan. Kita tak boleh cincai-cincai. Bab 1, bab 2, bab 3, kita semua tengok orang lain punya. Bab 4, bab kita. Bab kita. Kalau orang side kita, kita nak bincang apa? Apa yang kita nak bincangkan? So kita kena relax, kita kena duduk. Okey. Tahap, siapa lagi yang dia punya tu? Tahap amalan bimbingan lah. Okey. Tahap bimbingan. Amalan bimbingan dia adalah, dia kata tahap amalan dia tinggi. Kenapa tinggi? Kenapa dia jadi macam ni Okey, dalam bimbingan ni item konstruk mana yang ni? So awak kena fikir, lepas tu item dia macam ni. So bagaimana awak nak membincangkan data tu? Di sinilah adanya yang soalan awak. Apa maksud analitik? Apa maksud analytical? Analitik bila kita memandang sesuatu adalah secara sangat mendalam. Okey, aku nak lelaki ni, aku nak kahwin dengan perempuan ni, okey sebab apa? Adakah sebab muka dia handsome? Tapi kalau keluar jerawat satu, okey kalau satu lagi okey aku boleh terima. Kalau keluar jerawat dua, elok-elok pula dekat hidung, lepas tu macam mana aku nak jalan dengan dia? Okey kalau aku jalan dengan dia, lepas tu nanti macam orang tanya aku. So benda tu, awak bincang je. Macam apa akan jadi? Faham? Itu adalah analytical. Awak membincang sesuatu secara, kalau awak nak tahu itulah saya. Sebab tu kalau awak membaca, kalau awak sudi membaca tesis saya, apabila saya mengadakan sesuatu perbincangan ataupun saya melontarkan soalan, kalau dalam kelas saya, kalau saya mengajar,
Saya suka melontarkan soalan di luar, di belakang otak awak. Dia takkan tanya kat depan otak awak, dalam otak tak. Saya akan tanya di belakang otak awak. Kerana bila awak begitu dan begini, itulah kita punya kematangan. Okey. Dah 4.28 dah, 1 je. Tetapi walaupun saya mengajar 1 deskriptif, dalam banyak-banyak, okey, untuk pengetahuan awak, dalam banyak-banyak objektif deskriptif lah paling susah untuk dibincangkan. Sebab tu di sini perlunya konstruk. Inilah kepentingan konstruk. Bila awak ada konstruk, awak banyak benda boleh bincang. Boleh? Kalau awak tak ada konstruk ataupun item, awak pandang item tu, awak memang pandang masa awak tulis tu, aku nak cepat hantar, aku nak hantar SV dari Lia, aku nak pergi rintis. Macam kalau macam saya, awak hantar konstruk, awak hantar item ni mengukur tak? Boleh tak budak berhujah dengan item ni? Kita fikir macam tu. Sebab kita tahu dia akan ukur item tu semua. Dia akan macam, dia cerita tak? Kalau cerita tadi, okey, tahap stres dengan ibu bapa, penghargaan. Okey, dia kena tak? Macam tu. Kat sini nanti awak akan nampak lah. Lama-lama awak akan tahu bagaimana awak nak buat data awak. So, itu je. Awak habiskan semua deskriptif awak. Tadi, lepas ni terus je analyse awak punya objektif 2. Objektif 3. Habiskan analyse konstruk, analyse keseluruhan, analyse konstruk, analyse item. Dalam ujian deskriptif hanya ada 2 benda yang awak kena baca, iaitu mean dan juga sisihan piawai dan juga interpretasi data. Sebab tu dalam bab 3 saya kata awak kena ada jadual interpretasi data. Sebab apa? Sebab ni lah. Mean ni awak nak rujuk kat mana? Takkan awak nak rujuk dekat jiran awak? Takkan awak nak rujuk dekat buku kampung? Mesti rujuk dalam thesis awak juga yang berada pada bab 3. Sebab tu orang yang tak ada jadual interpretasi mean tu saya kata, magic ni, budak ni buat magic. Nilai mean dia nak rujuk rendah ke tinggi sederhana tu, dia nak merujuk kepada siapa? Okay? So, Chayok, good luck semua.